Okey, hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada tugasan kali ini, saya serta rakan-rakan diarahkan untuk membuat tugasan amali kayu yang bertemakan Green Contemporary. Okey, Green Contemporary ialah rekaan di mana kerusi, meja, katil dan almari yang dihasilkan menggunakan kayu mengikut reka bentuk pada masa kini. Saya dan rakan-rakan telah menghasilkan sebuah projek yang bertemakan Green Contemporary yang diberi nama sebagai Corotna Meja. Mesti kawan-kawan nak tahu kan kenapa kami memberikan nama projek kami ni Corotna Meja? Okey, tercetusnya idea untuk memberi nama Corotna Meja ini ialah ketika kami sedang menghasilkan idea untuk membuat meja ini, negara kita malah negara luar juga sedang dilanda wabak COVID-19. Jadi, dalam pembentangan kami akan menerangkan sedikit tentang bagaimana projek ini dihasilkan. Okey, seterusnya saya akan membentangkan pengenalan bagi projek kayu kami ini. Okey, yang pertama, kami mengetengahkan konsep Green Contemporary yang mana ia bermaksud satu rekaan yang moden tetapi bersifat mesra alam. Okey, yang kedua, kami menggunakan kombinasi warna-warna natural seperti coklat cair untuk memberikan ketenangan pada sesuatu ruang apabila meja ini digunakan. Okey, yang ketiga, meja ini bersifat moden dan mesra alam. Kenapa mesra alam? Sebab meja ini dibuat menggunakan kayu-kayu terpakai yang tidak digunakan dan kami proses dan recycle untuk membuatkan satu projek yang baru yang boleh digunakan pakai bagi semua peringkat usia. Dan yang keempat, meja ini dilengkapi dengan ciri ergonomik yang sesuai untuk digunakan bagi orang dewasa maupun kanak-kanak dan sesuai diletakkan di semua tempat di bahagian rumah seperti ruang tamu, di anjung, di bilik belajar dan sebagainya. Okey, yang terakhir, projek kayu kami ini sepenuhnya dibuat menggunakan tanggam sahaja dan kami tidak menggunakan peralatan besi seperti skru. Okay, hai, nama saya Amira. Okay, saya akan terangkan produk detail. Okay, dari segi spesifikasi produk, okay, meja Corotna ni diperbuat daripada bahan kayu. Kayu itu kayu yang terpakai, kayu kita semula. Okey, meja ni boleh kategorikan sebagai ruang tamu ataupun barang perabot lah. Okey, fungsi dia kita boleh meletakkan barang, boleh dijadikan tempat duduk, dia sebagai meja serbaguna dan mudah alih. Mudah alih bermakna meja ni kita boleh angkat dan boleh letakkan ke mana-mana. Okey, bentuk dia pula segi empat tepat. Okey, jenis meja yang kita buat ni adalah mempunyai nilai ergonomik. Ergonomik ni di mana mempunyai nilai keselesaan untuk pengguna. Okey, sebab pengguna kan kadang mengalami sakit badan. So, kita cipta meja ni khas untuk keselesaan pengguna lah. Okey. Seterusnya, penerangan bagi produk. Okey, dimensi bagi produk ni adalah mempunyai panjang dia sebanyak 43 inci. Okey, lebar dia 15 inci dan tinggi dia 20 inci. Kenapa kita letak tinggi dia 20 adalah kita mahukan meja kita yang sangat stabil lah dan tidak terlalu panjang sangat dan tidak terlalu lebar. Okey. Meja ini mempunyai permukaan yang licin dan mempunyai kestabilan meja yang kukuh di mana bahagian atas meja tu mempunyai kayu yang tebal lah. Lagi satu, meja kita ni dia ringkas dan moden. Okey,
Dari segi keselamatan pula, meja ni kita sangat mengutamakan keselamatan lah, di mana kita membuat sudut meja tu mempunyai permukaan lengkung. So dia tak tajam lah dekat ujung dia. Okey, dia punya ciri-ciri produk dan kelebihan dia adalah multifungsi. Multifungsi ni bermaksud macam kita produk serba boleh lah. Okey, then kita punya ruang produk kita tidak terlalu sempit. Okey, itu saja. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syamimi akan menerangkan bahagian alatan dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan projek kami. Saya tidak menerangkan kesemua alatan yang digunakan, tetapi saya akan menerangkan atau menekankan beberapa alatan yang penting dalam menghasilkan projek kami. Okey, alatan pertama adalah ketam tangan. Ketam tangan kami gunakan untuk menghasilkan bahagian lengkung pada meja corona kami. Seterusnya, kami menggunakan radial arm saw. Radial arm saw berfungsi untuk memotong kayu yang bersaiz besar. Kayu yang besar dan berkualiti kami gunakan untuk menghasilkan meja corona kami. Oleh itu, radial arm saw menjadi pilihan kami untuk memotong kayu. Seterusnya, kami menggunakan bench drill machine. Bench drill machine berfungsi untuk menghasilkan lubang atau menebuk lubang pada permukaan kayu. Bench drill machine kami gunakan untuk menghasilkan tanggam, lubang dan putin. Tanggam, lubang dan putin diaplikasikan dalam projek meja corona kami. Selain itu, pahat merupakan alatan yang penting digunakan dalam menghasilkan meja corona kami. Pahat berfungsi sebagai meraup kayu, menatal tanggam, membersihkan bucu tanggam untuk memastikan tanggam yang kami hasilkan tu adalah ketat dan kemas. Tanggam yang ketat dan kemas merupakan tanggam yang bagus. Seterusnya, kami menggunakan cat kayu. Cat kayu digunakan untuk mengelakkan kayu kami daripada terkena anak-anak atau rosak apabila terkena air, kerana cat merupakan kalis air. Jadi dia tak akan menyerap air masuk ke dalam kayu dalam kuantiti yang banyak. Okey, kami juga menggunakan pembaris keluli, pita pengukur, sesiku L, ragum meja, apik G, kikir, mesin bensol, kertas pasir, gergaji putih untuk menghasilkan dan menjayakan projek meja corona kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Nashita binti Ahmad Fuad. Pada pembentangan kali ini, saya akan menerangkan kaedah yang telah kami gunakan dalam penghasilan projek ini ataupun jenis tanggam yang telah kami gunakan untuk menghasilkan projek ini. Dalam projek ini, kami telah menggunakan 3 jenis tanggam, iaitu tanggam bajang biasa, tanggam lubang dan puting, dan yang terakhir ialah tanggam penetap. Bagi tanggam bajang biasa, tanggam ini mempunyai 2 atau lebih bajang yang bentuknya seperti ekor punai. Kebiasaannya, curam pada tepi bajang diserongkan mengikut kadar 1:6 dan tanggam ini digunakan dalam pembinaan kotak yang memerlukan sudut yang kuat seperti belakang laci. Okey, seterusnya ialah tanggam yang kedua ataupun tanggam lubang dan puting. Tanggam lubang dan puting, untuk menghasilkan tanggam lubang dan puting, kita perlu membuat lubang dan puting. Okey, apabila lubang tu telah terhasil, kita perlu memasangkan puting ke dalam lubang yang telah dihasilkan. Kegunaan tanggam ini adalah untuk membuat kaki meja, membuat almari dan kerja-kerja pembinaan kayu yang memerlukan tanggam yang kuat dan kukuh. Dan yang terakhir ialah tanggam penetap.
Tanggam penetap ini digunakan untuk menyambung kepingan-kepingan papan kecil untuk dijadikan papan yang lebih lebar bagi membina badan perabot, lantai dan dinding. Okay. Tangga ini sejenis pin yang diperbuat daripada kayu, plastik ataupun keloli, yang mana perlu memadankan kepada dua lubang yang sesuai. Okey, jalur penetap kebiasaannya diperbuat daripada kayu cengal atau kayu getah. Tanggam ini juga banyak digunakan pada perabot yang secara amnya boleh dipasang sendiri oleh setiap individu. Okey, seterusnya ialah saya akan menerangkan langkah dalam penghasilan tanggam bajang biasa. Okey, seperti yang diperlihatkan di dalam slide, pembinaan tanggam bajang biasa ini ialah tanggam bajang biasa yang telah siap dengan mempunyai curam pada sudut tepi bajang perlulah berukuran 1:6. Okey, dalam langkah pertama dalam penghasilan tanggam bajang biasa ialah pembinaan bajang biasa perlulah dimulakan dengan melakukan pengukuran dan penandaan pada kayu yang akan dipotong. Potong cardboard yang berbentuk 3 seri untuk ditekapkan pada permukaan kayu yang akan dijadikan tanggam. Tanggam ini perlulah berada di dalam kedudukan 45 darjah sengit atau serong untuk membina tapak permukaan meja yang agak luas dan lebar di bahagian bawahnya. Okey, kita perlu memastikan juga soket apabila siap, kita perlu memastikan juga soket dan pin tanggam perlulah ketat supaya ia tidak mudah tercabut. Okey, langkah kedua ialah selepas aktiviti pemotongan dengan menggunakan bandsaw, kita perlu memahat tanggam tersebut menggunakan pahat serta tukur kayu untuk membuat kemasan pada gigi tanggam. Kebiasaannya, apabila aktiviti pemotongan dilakukan, akan adanya sisa-sisa kayu yang berada di tepi ataupun permukaan kayu yang telah dipotong. Langkah seterusnya membuat kemasan dan melicinkan permukaan gigi tanggam dengan menggunakan kertas pasir. Dan yang terakhir, tanggam bajang biasa ini akan digunakan bagi menyambung antara papan di setiap kiri dan papan kanan meja. Okey, seperti yang diperlihatkan di dalam gambar atau slide tersebut, ini menunjukkan sambungan tanggam bajang biasa di bahagian kiri meja. Okey, disebabkan oleh produk kami mempunyai bucu meja yang agak melengkung, kita perlu membuat kemasan pada hujung meja tersebut dengan menggunakan ketam tangan. Selepas menggunakan ketam tangan tersebut, kita perlu mengoles atau mengelas menggunakan kertas pasir bagi memastikan permukaan kayu tersebut ia menjadi licin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Nadia binti Roslan dan kali ini saya akan menerangkan langkah-langkah untuk membina tanggam lubang dan puting. Untuk membina tanggam lubang puting, pertama sekali mengambil ukuran dan melakukan penandaan kepada kayu papan yang akan kita potong untuk menghasilkan pin tanggam. Gunakan pensel kayu dan sesiku L untuk mendapatkan ketepatan garisan dengan sudut 90 darjah. Selepas penandaan dilakukan, potong bahagian kayu yang tidak dikehendaki dengan menggunakan gergaji puting dan lakukan kemasan jika terdapat sepihan kayu dengan menggunakan kertas pasir. Potong dengan berhati-hati agar tidak melebihi garisan tandaan kerana ia akan menjejaskan tahap kekuatan lekapan tanggam lubang puting ini. Setelah selesai bahagian pin tanggam, tanggam lubang puting ini akan dipadankan ke dalam lubang soket yang akan dilakukan untuk langkah seterusnya. Tanggam lubang dan puting bertujuan untuk
menghasilkan tempat meletak buku di bahagian dalam bawah meja, coordinate table. Telah selesai bahagian pin tanggam, seterusnya kita akan menghasilkan lubang untuk meletakkan pin tanggam. Untuk membina bahagian lubang ataupun bahagian soket yang akan dipadankan dengan pin tanggam, pertama sekali, buat garisan dengan ukur panjang pin tanggam dan buat penandaan pada bahagian yang akan ditebuk dengan menggunakan portable drill ataupun drill tangan. Penandaan dilakukan dengan menggunakan pensel kayu dan juga sesiku L. Tujuan ini untuk memudahkan lubang dihasilkan tanpa merosakkan permukaan kayu di sekelilingnya. Drill akan digunakan untuk melakukan pelubangan terhadap kayu. Dan selepas itu, membuat lubang dengan menggunakan drill tangan. Lakukan kemasan pada lubang supaya lubang yang rata dapat dihasilkan dengan menggunakan pahat dan tukul kayu. Kemasan terakhir untuk soket lubang puting dengan menggunakan kertas pasir. Gambar rajah menunjukkan bahagian kanan meja dan juga bahagian kiri meja. Lakukan untuk kedua-dua belah bahagian meja. Seterusnya, mari bersama saya untuk melihat cara membina tanggam penetap. Kaedah tanggam penetap digunakan untuk bahagian meletak surat khabar di bahagian tepi meja. Meja ini direka dengan sangat unik dengan bahagian tepi meja disediakan tempat untuk meletak surat khabar. Langkah pertama, lakukan pengukuran di bahagian yang akan dilubangkan dengan menggunakan drill tangan, iaitu di bahagian yang akan disambungkan dengan menggunakan penetap kayu. Ianya terletak di bahagian kaki meja. Bahagian kaki meja sebelah sahaja akan dibina lubang dengan menggunakan drill tangan. Lubang bertujuan untuk menyambungkan kedua-dua belah kayu. Kayu yang akan disambungkan ialah di bahagian kaki meja dan juga tapak tempat meletak surat khabar. Drill lubang di bahagian yang telah ditanda. Seterusnya, buat tebukan ataupun drill pada sebelah papan yang akan disambungkan dasar tempat meletak surat khabar. Dan selepas itu, lakukan kemasan dengan menggunakan kertas pasir. Seterusnya, ambil penetap kayu dan sambungkan kaki meja dengan kayu papan bahagian bawah ataupun dasar tempat meletak surat khabar. Setelah dicantumkan, tanggam penetap telah siap. Selepas itu, akan membina tanggam penetap di bahagian tepi tempat letak surat khabar untuk menyambungkan dasar surat khabar dan tepi tempat surat khabar. Membuat lubang di tepi bahagian base papan ataupun dasar papan dengan menggunakan drill dan sediakan kayu penetap. Selepas itu, lakukan pemasangan dan lihat hasilnya. Selepas siap pemasangan, membina bucu lengkung adalah perkara yang sangat penting kerana bucu yang tajam akan mengakibatkan bahaya dan menggunakan kecelakaan jika pengguna menggunakannya. Iaitu, perlulah kita membina bucu lengkung dengan mengetam dan menggunakan kertas pasir sebagai kemasan terakhir di setiap bucu meja kecuali di bahagian tapak kaki meja. Selepas itu, lakukan kemasan ataupun kecantikan kepada kayu kita ini dengan mengecat meja dengan warna kayu yang kelihatan asli. Okey, nama saya Amir Afika binti Rashid. Okey, refleksi yang saya dapat daripada tugasan kumpulan adalah saya dapat mencipta sesuatu yang baru yang di mana produk yang kami cipta ni ada di pasaran, tetapi kita lebih menggunakan produk yang ergonomik dan menjaga keselamatan pengguna. Okey, seterusnya saya dapat menilai sesuatu produk tu dari segi saiz, reka bentuk dan bahan-bahan yang digunakan dengan selamat lah. Lagi satu, saya dapat melalui projek ini saya dapat
menghasilkan sesuatu projek yang baik dari segi kualiti dan kukuh, serta dapat mengamalkan nilai kerjasama antara kumpulan saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalidah Aimah binti Muhammad Khairuddin dan saya ingin menyatakan refleksi saya sewaktu menjalankan amali kayu Corona Table ini. Okey, semasa sedang melakukan amali kali ini, saya membuat tugasan dengan agak pantas tanpa mengutamakan aspek keselamatan diri. Ini kerana semasa saya sedang melakukan kerja-kerja pemotongan kayu, mata saya pedih kerana tidak memakai goggle penghadang mata, mengakibatkan kerja menjadi lebih lambat dan terbengkalai. Apa yang seharusnya saya lakukan ialah melakukan kerja dengan cermat dan membuat penyediaan awal untuk memulakan kerja. Seperti saya haruslah memakai pakaian yang sesuai, yang longgar tetapi tidak menggelebeh, dan memakai kasut yang sesuai dan memakai PPE yang sesuai untuk menyelesaikan tugas dengan lebih efisien dan berkualiti. Okey, nama saya Raihan Nadia binti Roslan dan saya akan memberikan refleksi saya terhadap projek kayu yang telah kami jalankan. Melalui projek kayu ini, saya dapat mempelajari cara membuat tanggam lubang dan puting, tanggam penetap dan tanggam bajang biasa. Melalui projek ini juga saya dapat mengaplikasikan ilmu tanggam yang telah saya belajar di dalam bengkel dengan membuat tanggam yang berlainan jenis dari apa yang telah kami pelajari di dalam bengkel ataupun di dalam kelas sebelum ini. Selain daripada itu, melalui projek ini juga saya perlu menggunakan imajinasi yang agak tinggi dalam membayangkan bagaimanakah tanggam itu sepadan atau tidak dengan bentuk lakaran kayu yang telah dilukis. Saya juga belajar untuk membuat keputusan dalam memilih tanggam jenis ataupun jenis tanggam yang manakah yang paling terbaik untuk digunakan dalam projek kayu kami ini agar meja yang dihasilkan adalah kuat dan stabil. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Melalui amali ini, saya Nur Syamimi binti Ahmad telah mempelajari bagaimana menghasilkan beberapa jenis tanggam yang telah diaplikasikan dalam projek kayu ini. Antara tanggam yang diaplikasikan dalam projek kayu kami adalah tanggam bajang biasa, tanggam lubang puting dan tanggam penetap. Melalui projek inilah saya mengetahui cara-cara, langkah-langkah dan dengan lebih detail dan merasai sendiri cara pembuatan tanggam-tanggam tersebut. Saya telah mendapati projek meja yang dihasilkan ini dengan menggunakan tanggam tidak memerlukan penggunaan sebarang bahan penyambung seperti paku atau skru. Saya juga telah mengetahui bahawa tanggam yang baik dan kemas adalah tanggam yang ketat dan dapat dipasang dengan sempurna. Selain itu, amali ini merupakan amali secara berkumpulan. Oleh itu, amali ini mengajar saya untuk bekerjasama dalam kumpulan dan menerima pendapat setiap ahli dalam kumpulan. Walaupun kami melakukan amali ini pada bulan puasa, tetapi kami dapat menyiapkan projek ini dengan jayanya kerana setiap ahli dalam kumpulan mengambil peranan masing-masing. Seperti yang saya cakap, kami melakukan kerja kayu ini pada bulan puasa. Jadi penat dan dahaga menjadi cabaran kepada saya dalam menyiapkan tugasan ini. Okey, untuk menghasilkan projek kayu ini, kumpulan saya juga telah mengalami beberapa masalah. Antaranya adalah tanggam yang dihasilkan pada mulanya tidak dapat masuk dengan sempurna. Tetapi kami mempunyai jalan penyelesaiannya dengan memahat lapisan demi lapisan untuk menghasilkan lapisan sehingga tanggam tersebut sempurna. Okey, masalah kedua adalah pemilihan jenis kayu yang sesuai untuk menghasilkan projek ini. Projek kayu yang dihasilkan adalah meja. Jadi perlulah dihasilkan oleh kayu yang berkualiti tetapi tidak terlalu berat. Hal ini kerana air berkemungkinan akan tumpah di atas meja. Oleh itu, penggunaan kayu yang berkualiti sangat penting untuk menghasilkan meja yang tidak mudah reput dan rosak.
Selain itu, penggunaan kayu yang berkualiti dan tahan lasak digunakan untuk memenuhi konsep contemporary, di mana projek yang menggunakan konsep ini adalah mudah digunakan dan diaplikasikan di mana jua. Dan konsep ini juga menunjukkan konsep yang nampak mewah dan moden. Setelah membuat kajian dan bacaan di internet, kami telah menjumpai jalan penyelesaian kepada masalah pemilihan kayu yang kami hadapi. Okey, untuk refleksi saya, Nurul Nashita, tugasan projek ini telah memberi saya satu pengalaman yang sangat menonjolkan di mana saya dan rakan-rakan telah diberi peluang untuk menghasilkan 3 jenis tanggam di dalam satu projek. Walau bagaimanapun, masih terdapat kecacatan yang berlaku ketika proses penghasilan tanggam ini dijalankan. Antaranya ialah ukuran pada kayu yang tidak tepat. Apabila ukuran pada kayu yang tidak tepat, ianya akan mencacatkan hasil kayu tersebut ataupun tanggam. Selain itu, kami juga kerana adanya sifat ragu-ragu dalam diri kami melakukan kesalahan ketika aktiviti memotong kayu dan memahat kayu dijalankan. Kerana wujudnya rasa ragu-ragu dan takut, ianya menyebabkan kayu dan tanggam kami berlaku kecacatan. Secara keseluruhannya, projek ini telah memberi ilmu yang bermanfaat kepada saya sendiri dan juga rakan-rakan. Sebagai bakal warga pendidik, kami perlulah menguasai banyak hal termasuk ilmu dalam bidang ketukangan. Selepas ini, segala kemahiran yang diperolehi pasti akan saya gunakan dan manfaatkannya sebaik mungkin. Saya juga ingin berterima kasih kepada ahli kumpulan saya yang telah banyak membantu saya dan memberikan kerjasama yang sangat baik untuk tugasan kali ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Dr. Iman selaku pensyarah kami bagi subjek teknologi kayu yang telah banyak membantu dan memberi ilmu kepada kami. Saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya.